اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عظمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruhnya Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dalam tiap-tiap kerlipan mata dan nafas yang keluar masuk, berbilang-bilanglah ilmu Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Memadalah Allah bagi kami Tuhan sebagai wakil. Ni'mal maula, sebaik-baik pelindung. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baik yang memberi pertolongan. Ya muallima Ibrahim, mal hikmata 'allimni. Wahai Tuhan yang mengalimkan Nabi Ibrahim dengan hikmah, maka alimkan kami. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuhanku, kepadamu maksud pengajianku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu tujuan kehidupanku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Tuhanku, kepadamu maksud dan tujuanku, dan hanya keredaanmu yang aku tuntut. Karuniakanlah kepadaku kasih kepadamu dan mengenali dirimu. Alhamdulillah, bermula puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang telah memuliakan oleh Dia kepada kita pada malam ini dengan mendudukkan kita dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan pertemuan yang sementara ini dirahmati, diberkati serta dirahmati dan diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tutup. Yang keduanya, alhamdulillah, dalam pertemuan kita pada malam ini diiringkan dengan hujan. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan hujan kepada kita akan sebagai hujan yang bermanfaat, yang mudah-mudahan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan bumi, kesuburan dan sebagainya, yang mudah-mudahan kita mendapat manfaat terhasil daripada apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan yang ketiganya, tanpa nak memanjangkan muqaddimah, insya-Allah kita akan meneruskan pembacaan kitab yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Kerana sebagaimana tuan-tuan maklum, kalau hamba tak salah, berhimpunnya kita pada malam ini pada penghujungnya Muharram. Betul ke tidak? Tolong semak balik, kalau hamba tak salah lebih kurang 30 Muharram. Dan insya-Allah besok kita akan masuk kepada bulan Safar, dan kita akan bertemu pula kepada bulan Rabiul Awal. Satu bulan yang dititipkan sejarah yang begitu hebat diperanakkannya Nabi SAW, yang sebagaimana berlaku pada adat kehidupan kita di mana-mana. Bila mana masuk bulan Rabiul Awal, maka hiduplah di surau, di masjid, di rumah, di dewan pejabat dan sebagainya, mereka mengadakan majlis Maulidin Nabi SAW. Cuma sebagaimana tuan-tuan maklum, bila mana dunia pada hari ini informasi maklumat tersebar begitu luas, kadang-kadang orang lebih mempercayai Facebook, kadang-kadang orang lebih mempercayai WhatsApp, kadang-kadang orang lebih mempercayai Instagram, Twitter dan sebagainya, lebih daripada mempercayai akan kitab-kitab ulama. Yang sebagaimana tersebar pada hari ini, masalah qasidah Al-Madad ya Rasulullah, dan dok kecoh dalam Facebook, setengah daripada ulama mengeluarkan fatwa hukumnya haram dan sebagainya, dan rentetan daripada perkara-perkara yang berlaku. Maka sehingga terjejas kepada Syekhuna Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki untuk mengajar di Kuala Lumpur dan sebagainya. Jadi ringkasnya tuan-tuan, kita bukanlah nak menyerang, tetapi bila mana mereka menyerang, perlu kita menerang. Betul ke tidak? Kalau mereka menyerang dan kita terus menerang, tetap tak membawa penghasilan yang baik. Jadi ringkas, bila mana mereka menyerang, kita perlu menerang kembali apakah kepahaman yang berlaku bila mana diadakan majlis-majlis begini. Kerana hamba yakin, walaupun di antara tuan-tuan telah tersemat pada hati suka berqasidah, suka berburdah, suka membaca maulid dan sebagainya, tetapi walau bagaimanapun kadang-kadang kejahilan masih lagi mempengaruhi kehidupannya kita. Sebagai contoh, hamba nak tanya tuan-tuan yang alim, kalau tak tanya tak sah. Allahumma salli ala Muhammad. Ni Habib Umar nak datang lebih kurang seminggu dan sebagainya. Baru-baru ni Habib Syekh Abdul Qadir As-Saghaf datang bersama-sama dengan kita. Dan sebagaimana yang tuan-tuan maklum, dalam majlis-majlis qasidah, burdah dan sebagainya, ada satu part ataupun satu ketika semua kita pakat-pakat berdiri. Betul ke tidak? Bukan sahaja berlaku ketika membaca majlis maulid. Tu isteri kita duk baca barzanji. Betul ke tidak? Dan waktu baca barzanji dan sebagainya, ada satu part, ada satu tempat kita pakat-pakat berdiri dan sebagainya. Dibaca selawat ke atas Nabi SAW. Kalau ketika yang mencukur jambul, ketika itulah dibawanya budak, dibawanya anak untuk dipotong rambut dan sebagainya. Maka hamba nak bertanya kepada tuan-tuan yang alim, sebelum hamba nak menjawab akan dia, apakah sebab kita pakat-pakat berdiri? Duk majlis qasidah, bila sampai satu part, bila sampai satu ending, semua pakat berdiri. Allah ya Nabi salam alaika. Soalan hamba mudah, sebab apa berdiri? Baju coklat depan, cuba jawab dulu. Duk berani duduk depan sangat. Allahumma salli ala Muhammad. Cuba jawab dulu. Salah pun tak apa, sebab kita nak mengaji. Kerana pengalaman hamba tuan-tuan, kadang-kadang bila mana hamba tak ada kuliah, hamba suka menghadiri majlis Habib Ali bin Muhammad bin Zainal Abidin di Masjid Muaz bin Jabal. Kadang-kadang hamba suka cuit bila sampai part Mahalul Qiyam. Bila ditanya kepada budak-budak yang suka mengikuti majlis-majlis begini, hamba tanya kenapa pakat berdiri. Dia kata ketika itu hadirlah Nabi SAW. Sudah. Dia kata waktu tu Nabi dah datang. Waktu Mahalul Qiyam tu Nabi datang. Maka hamba tanya dia balik, kalau entah berkata waktu Mahalul Qiyam Nabi datang, habis waktu mula-mula kita buat majlis Nabi tak datang ke? Allahumma salli ala Muhammad. Takkan waktu kita mula-mula buat majlis Nabi datang, kemudian Nabi balik? Waktu Mahalul Qiyam Nabi datang balik? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kebanyakan fakta-fakta inilah yang keluar. Jadi ringkasnya tuan-tuan, gambaran-gambaran beginilah yang hamba nak bagi faham. Mudah-mudahan bila mana kita telah tercerah daripada kepahaman-kepahaman begini, mudah-mudahan orang yang menyerang sekalipun takkan memasuk dan merosakkan sanubari hati kita daripada menyeruskan, membesarkan Nabi SAW. Jadi ringkasnya kita berhenti di muka surat berapa? Tengok satu kitab pun tak ada, cari dekat surau hari tu rasa bagi dah.
ke dah hilang habis? Kalau dah hilang habis, kita baca daripada mula boleh? Siapa suruh tinggal kitab? Allahumma salli ala Muhammad, kata orang putih padan muka. Sudah. Baik, kita baca daripada mula balik, tak ada masalah. 2 kuliah insya-Allah boleh khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Hamba tak tawassul dah, sebab pada kuliah yang lalu kita telah beradab dengan ulama, dibuka dengan tawassul dan sebagainya. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini, iaitu Asy-Syaikh Haji Abu Bakar bin Haji Hasan, dengan katanya mustika ajaib pada menyatakan hukum dan kelebihan membaca maulidin Nabi. Apa dia maulid Nabi? Kisah diperanakkan Nabi SAW kita, karangan oleh Haji Abu Bakar bin Haji Hasan, Muar, Johor. Semua buka muka surat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai membaca kitabku ini bertolong dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bermula segala puji itu tertentu bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalina Sayyidil Mursalina. Ni akibat fotostat sengit-sengit hilang habis. Ada alif lam mim tu, Sayyidil Mursalina wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina. Amma ba'du. Pada 5 Safar tahun Hijrah pada 5 Safar bersamaan tahun Hijrah 1300. Siapa yang penuh? Ada penuh tak? Ni ada yang penuh. Pada 5 Safar tahun Hijrah 1350 bersamaan 22 Jun tahun Masihi 1931. Kalau tuan-tuan tolak, lebih kurang hampir 100 tahun masalah ni telah dibangkitkan. Jadi tak peliklah tuan-tuan kalau akhir zaman orang kata tu bid'ah, ni bid'ah. Sedangkan benda ni telah dibangkitkan hampir 100 tahun dahulu. Telah bertanya kepada saya oleh setengah sahabat saya daripada ahli gubahan setia Kelab Muar, Johor. Satu hari kawan-kawan dia tanya kepada Syekh Abu Bakar. Apa soalan dia? Yang pertama, apakah hukum membaca kisah maulidin Nabi SAW dalam bulan Rabiul Awal? Kita syarah sedikit, atau bulan yang lainnya. Jadi soalan yang pertama dia tanya hukum. Jadi tuan-tuan perlu ingat kaedah. Bila sebut hukum, tak dapat tidak kembali ia kepada ibadat, bukan adat. Bila bicara masalah hukum, kerana hukum terpecah kepada 5, daripada wajib, sunat, harus, haram, makruh, melainkan ibadat yang umumiyah. Jadi tak dapat tidak orang yang bertanya ni pun cerdik. Dia tanya apakah hukum membaca kisah maulidin Nabi SAW dalam bulan Rabiul Awal. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, dan adakah diberi pahala orang yang memperbuatnya atau tiada? Duk baca burdah, duk baca maulid dan sebagainya, dapat pahala ke tidak? Ni tuan-tuan, baru-baru ni bulan awal Muharram, kami kumpulan Anwarul Madad menerima jemputan yang begitu banyak. Orang buat kenduri pun nak buat qasidah, majlis kahwin nak buat qasidah, pejabat pun nak buat qasidah. Cuma hamba terpanggil, kenapa nak baca kitab ini? Ramai yang melalui ibadah membaca qasidah burdah, melaluinya mereka itu dengan kejahilan. Maka ditakuti proses yang dilakukan tak memberi impak dan manfaat pada kehidupan. Baik. Jadi soalan yang kedua dia tanya, orang duk buat majlis begini dapat pahala ke? Soalan yang ketiga, dan apa hari atau malam yang terlebih afdal bagi kita orang-orang Islam? Dia kata apakah hari yang paling besar, apakah malam yang paling besar dan afdal bagi kita orang-orang Islam yang perlu kita besarkan akad dia. Habis 3 soalan. Maka apakala adalah pertanyaan sahabat saya itu dalam perkara-perkara yang sangat berharga. Syekh Abu Bakar kata, soalan ni bukan soalan kecil-kecil, soalan yang berharga dan besar faedahnya baginya, Tuan Syekh Abu Bakar tu, dan bagi kita yang mengaji pada hari ini, dan bagi saudara-saudara kita yang Islam yang tiada mengetahuinya. Lalu saya pun menjawab kepadanya dengan perkataan saya, insya-Allah taala
akan saya tuliskan jawapan bagi pertanyaan tuan itu. Maka dia jawab, dia kata insya-Allah lah, kalau mau tanya soalan ni aku tolong jawab. Kemudian pada 7 Safar, 2 hari selepas daripada ditanya, tahun 1350, sekarang 1436. Betul? Lebih kurang dekat 70 tahun. Betul ke tidak? Sekarang 1436. Kalau tolak 1350, lebih kurang 70 tahun dah. Betul? Berapa? 86 tahun ditanya masalah ni. Maka pada 7 Safar tahun 1350 persamaan 24 Jun tahun Masihi 1931, saya pun tuliskan dengan ringkas sahaja dengan pertolongan Tuhan, dan saya namakan ini risalah Mustika Ajaib. Jadi ringkas, hamba nak beri faham dulu kepada tuan-tuan. Yang tuan-tuan baca ni bukan kitab. Nak mudah faham begini, yang tuan-tuan baca ni kita lebih menjerumuskan kepada perkataan guidebook. Faham tak guidebook? Mana guidebook? Yang dibawa datang pada hari ini bukan tulisan Abu Bakar. Beliau menakal daripada kitab-kitab ulama yang besar, dia ambil, dia bubuh. Dia ambil, dia bubuh. Faham ke tidak? Ni maknanya yang kita baca ni bukan karangan beliau. Sebab itu fakta-fakta dan hujah-hujah yang dibawa begitu berkat, begitu besar, begitu manfaat, dan begitu hujah yang begitu padat. Sebab bukan tulisan Haji Abu Bakar. Kalau tulisan beliau, kita kata apa? Allah ni ulama zaman sekarang, ulama dulu tak kata pun. Contoh. Sebab itu kita lebih memahamkan ini lebih kepada guidebook. Bermakna dia ambil kitab ni, dia tulis. Dia ambil dalam kitab ni, dia bawa kepada kita. Yang kebanyakan kitab-kitab Arab yang besar-besar yang tak sempat kita jumpa. Faham mana ibarat? Baik. Saya jawab, Allahumma hidayatan lis-shawab. Dia kata insya-Allah dia akan menjawab dengan pertolongan daripada Allah. Yang pertama sekali jawabannya, kata Imamul Hafiz As-Sayuti Mubarih. Hamba tak syarah dah siapa dia Imam Sayuti, sebab kita nak ambil manfaat kitab. Kata Imamul Hafiz As-Sayuti dalam kitab yang bernama Babul Walimah. Sebab tu hamba kata bukan kitab dia. Dia ambillah satu kitab yang menceritakan bab walimah. Walimah ni tuan-tuan cerita bab nikah kahwin. Sebab tu bila hamba seru bab nikah kahwin, tuan-tuan jaga. Ni bulan 12 ni tuan-tuan akan menerima jemputan yang begitu banyak dalam masalah nikah kahwin. Kemudian tiba-tiba kita seronok nak tunggu pengantin. Bila pengantin nak datang? Bila pengantin datang, kebiasaan orang Melayu akan diiringi dengan alunan kompang. Perlu diingat, kalau tengok orang main kompang ketika diiringinya majlis perkahwinan, jangan tuan-tuan sangka ini adat orang Melayu. Tetapi tembuskan pandangan kita, inilah yang telah berlaku semenjak zamannya Nabi SAW. Nabi sebut dah kaitan kompang dengan perkahwinan. Sebab tu disebut dalam kitab walimah, dalam bab nikah kahwin, masalah gendang-gendang ni. Dalam satu hadis yang dirawikan daripada At-Tabarani, Nabi kata apa? A'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi bidufuf atau kama qala. Maksudnya iklankan nikah. Nabi suruh iklan, kita buat kad bagi orang, SMS, WhatsApp dan sebagainya. Kemudian waj'aluhu fil masajid, sunat akad nikah buat dalam masjid. Dan kepada juru nikah mana? Juru nikah ada kat sini? Tak ada. Menikah kat mana? Juru nikah ada. Tolong maklumkan agar muslimat tak boleh berada di dewan sembahyang. Walaupun signboard tulis dah, takut tak nampak. Nak seronok tengok anak menikah, menantu menikah ni. Kalau duduk dekat koridor raya multimedia tak ada masalah. Duduk dalam, ulama kata hukumnya haram. Dah habis akad nikah, waj'aluhu fil masajid. Habis akad nikah buat apa? Wadribu alaihi bidufuf. Pukullah di atasnya dengan gendang-gendang. Palulah di atasnya dengan gendang-gendang. Nabi dah sebut dah 1400 tahun dahulu. Daripada hadis ini juga diistimbatkan masalah boleh ke tak bergendang dalam masjid, walaupun ada khilafiyah daripada usul matan dan sebagainya. Jadi tak dapat tidak, itulah yang nak dibahaskan dalam masalah walimah. Habis. Kata Imamul Hafiz As-Sayuti dalam satu bab yang bernama Babul Walimah, adalah padaku, aku ni bukan Abu Bakar, ku ni kembali kepada Imam Sayuti, bahawasanya asal dah so tu buat kepala so,
bahawasanya asal beramal membaca kisah Maulidin Nabi SAW itu, iaitu berkumpul manusia dengan membaca Al-Quranul Syarif seberapa sedapatnya. Dia kata sejarah-sejarah orang duk mak maulid di lagu mana. Pertama pakat-pakat berhimpun, kemudian baca Al-Quran seberapa dapatnya. Baca satu ayat ke, 10 ayat ke, satu muka ke. Dah habis baca Quran buat apa? Dan membaca akan kisah permulaan pekerjaannya Nabi SAW. Dah habis baca tu, dia baca pula kisah pekerjaannya Nabi SAW. Sebab tu hamba suruh kepada tuan-tuan, bila mana nak membaca kisah Maulid Nabi, terlebih afdal membaca dalam bahasa Melayu. Sebab tu alhamdulillah sekarang ni hamba tengok banyak dah bergerak beberapa kumpulan-kumpulan qasidah tuan-tuan, bila mana mereka membaca maulid. Dan kadang-kadang bila maulid diba'i dan sebagainya, bila dibaca dalam bahasa Arab, orang tak faham. Bila tak faham, tak mencapai kepada zuk dan wujudan. Usah kata maulid tu hak berzanji dah dengar 30 tahun pun tak faham. Betul ke tidak? Duk dengar al-jannatu wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Baju putih buah makna. Boleh jawab, kita beri, tak kena bayar. Deng. Oh, sudah. Abtadi'ul imla'a bismi zatil aliyah. Allah. Yang belakang tu, yang terang tu ada mustadirran faidal barakati ala ma analau wa aula. Allah, perut lapar dah. Dah sejam berjanji, perut lapar lah sebab tak faham. Kalau orang faham makna berjanji, tuan-tuan hamba garanti, kadang-kadang kita kenyang dengan berjanji. Dan kerana kekenyangan rohani itu lebih hebat daripada kekenyangan zahiri. Para aulia makan tak banyak, dia orang bukan tak makan, kenyang dengan berzikir, kenyang dengan memuji Allah dan memuji Nabi SAW. Jadi ingat, jangan seronok sangat baca qasidah burdah tapi tak faham, tetap tak mencapai kepada maksud. Baik, sambung. Dah habis baca kisah-kisah pekerjaannya Nabi, perihal Nabi, perlakuan Nabi, dan barang yang telah berlaku pada diperanakkan akan dia Nabi SAW daripada beberapa mukjizat. Ceritakan pula bab kelebihan beranaknya Nabi. Sebab tu ingat tuan-tuan, mana mungkin tak dibesarkan diperanakkannya Nabi SAW. Sedangkan Abi Lahab, siapa Abi Lahab? Bapa saudara Nabi, yang tiada kecelaan yang Allah Ta'ala cela sehebat sebagaimana celaannya Allah ke atas Abi Lahab. Termaktub dalam Al-Quran, tabat yada Abi Lahabil wa tab, bermakna kecelaan Allah yang paling hebat, di antaranya pernah diterjemahkan kepada Abi Lahab. Tetapi ketahui tak tuan-tuan, Abi Lahab walaupun dihunikan dia dengan dalam neraka dan sebagainya, tetapi pada tiap-tiap hari Isnin Abi Lahab ni tuan-tuan akan diringankan ataupun diberhentikan atau direhatkan daripada azab. Tiap-tiap hari Isnin Abi Lahab tak kena azab. Kenapa tak kena azab? Kerana keluarlah daripada dua jarinya akan air. Dan Abi Lahab akan hisap jari dia daripada pagi, daripada malam tu sampai ke pagi esok. Kerana apa keluarnya air? Kenapa menghisap? Untuk menghilangkan dahaga bermula daripada hari Selasa sampai hari Ahad, tak dapat makan, tak dapat minum. Maka satu hari bermimpi oleh beberapa qarabah daripada Abi Lahab. Ditanya, kenapa kamu menghisap jari kamu yang telah keluar di atasnya air? Maka berkata Abi Lahab, kerana dengan dua jari inilah aku pernah membebaskan Thuwaibah. Siapa Thuwaibah ni? Thuwaibah ni dulu khadam bagi Abi Lahab. Bila mana Suwaibah mengetahui akan diperanakkannya Nabi SAW, maka Suwaibah seronok. Bila Suwaibah seronok, Abi Lahab ni dipanggil apa? Tak berasa apa. Tapi bila Suwaibah seronok, Abi Lahab pun jadi kata apa? Kalau kamu seronok sangat, aku bebaskan kamu. Dalam riwayah dia tunjuk begini, kalau kamu seronok sangat ya Suwaibah, aku bebaskan kamu. Dia tunjuk, maka Suwaibah pun berlari menyusukan Nabi SAW. Tengok dah, kaitan bermakna Abi Lahab bukan seronok Nabi beranak. Abi Lahab seronok sebab Suwaibah suka atas Nabi beranak. Maka ditunjuk begini, tiap-tiap hari Isnin keluarlah air daripada jari Abi Lahab. Allahumma salli ala Muhammad. Tu orang yang paling Tuhan murka pun dimuliakan pada hari Nabi beranak. Dan hari ni kita kata, hey, Nabi beranak apa besar sangat, yang perlu kita hidupkan malam nuzul Quran. Betul. Dan tapi sejarah kita tak boleh menafikan akan kehebatan mukjizat dimuliakan akan diperanakkan Nabi SAW. Habis. Kemudian diberi akan mereka itu jamuan, kemudian pakat-pakat bagi makan.
iaitu setengah daripada bid'ah yang hasanah. Bid'ah betul, kita tak nafi Nabi tak pernah buat, dan beradab pada ilmu, ikhlas pada ilmu zaman Nabi tak ada. Tapi siapa yang kata bid'ah? Ustaz Irwan ke? Tak. Haji Abu Bakar ke? Tak. Siapa yang kata bid'ah? Imam? Okey, yang ni tak ada hadiah dah. Allahumma salli ala. Imam Sayuti kata, boleh rujuk kitab beliau. Bid'ah yang kebajikan, yang diberi pahala garis bagi yang ada pen buku. Dapat pahala akan orang yang memperbuat yang demikian itu kerana membesar dan menghormatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa dapat pahala? Dan apa yang kita buat spiritual itu membesar dan menghormatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menzahirkan kesukaan dengan diperanakkan akan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna berbilang tahun kita duk cerita bab Maulid Nabi kerana seronok, Nabi dimuliakan, Nabi diberanakkan kerana rahmatan lil alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, telah berkata Syekhul Islam bagi kerajaan Baladillahil Haram Makkatul Musyarrafah. Siapa nama dia? Al-Arifu bi Rabbihil Mannan. Ni bukan nama, ni gelaran. Dah ingat datuk-datuk je ada gelaran, ulama pun ada gelaran lagi panjang. Dah. Al-Arifu yang arif ia dengan Tuhan, bi Rabbihil Mannan, As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Dan tuan-tuan buat nota kaki, Said Ahmad bin Zaini Dahlan di antara bekas mufti Makkatul Mukarramah. Dan beliau di antara orang yang pernah dinobatkan, pernah dipilih menjadi mufti Makkatul Mukarramah. Dalam kitabnya yang bernama As-Siratan Nabawiyah, dah. Sebab tu hamba kata ni guidebook, dia cerita pula dalam kitab Siratan Nabi Nabawiyah, sirah Nabi. Dia kata apa? Bahawasa telah berlaku oleh adat manusia apabila mendengar mereka itu pada menyebut diperanakkan akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdiri mereka itu. Jaga. Ni hamba kata ni, bila pakat mahalul qiyam, bila pat mahalul qiyam kita pakat berdiri. Tetapi biar kita boleh jawab kenapa berdiri. Dan kadang-kadang banyak juga ikut membuta tuli. Tengok Habib Umar berdiri, kita berdiri. Tengok Syekh Yahya Hanana berdiri, kita pun berdiri. Dan tapi tak pernah mencari, mengkaji sebab apa dia berdiri. Kita jawab, kerana membesar dan menghormatkan akan dia Nabi SAW. Kerana sifat kita berdiri itu membesarkan Nabi, menghormatkan Nabi. Sebagai contoh ketika Agung datang, semua pakat berdiri dah. Dan bermakna kalau ikut kaedah akal, kalau betul lah kita besarkan Agung, setiap masa program kena berdiri dah. Cuba jawab. Kalau betul lah kita besarkan Agung contoh, dan setiap masa program mula sampai habis kena berdiri dah. Betul lah kalau nak membesarkan Agung dah. Tetapi dah, kenapa majlis tak dibuat begitu? Dipilih beberapa part. Yang pertama, waktu menteri datang semua pakat berdiri, menghormatkan sedikit, dah datang sampai duduk. Dan kemudian waktu nak dinabalkan, waktu nak diberi hadiah, dia berdiri, kita pakat berdiri sekejap sedikit kerana menghormatkan perihal kebesaran yang Allah Taala beri. Apatah lagi kebesaran yang telah diberi kepada sang Nabi SAW. Jadi bila dicerita masalah itu, maka dan bermula ini berdiri mustahsanun, dituntut baik, memang kena buat. Kerana apa? Barang yang ada padanya itu, padanya berdiri itu, daripada membesar dan menghormatkan Nabi SAW, dan telah memperbuat akan yang demikian itu oleh beberapa banyak ulama yang diikuti akan dia. Ini yang penting, kita nak cari sejarah. Mana ulama-ulama yang duk berdiri kita mahlul qiyam ketika mahlul qiyam ni. Dan telah berkata Al-Halabi dalam kitab As-Sirah, berbaris As-Sirah tu cerita bab sejarah Nabi SAW. Dan hamba tak syarah panjang sebab kita nak menghabiskan kitab. Dan telah berkata Al-Halabi dalam kitab As-Sirah, maka telah berhikayat atau mencerita oleh setengah mereka itu bahawasanya Al-Imam Subki, ni antara nama-nama besar dalam Islam. Imam Subki ini antara ulama yang besar dalam Islam, tak dapat dinafikan kealiman kelebihan beliau. Telah berkumpul di sisinya Imam Subki beberapa banyak daripada ulama-ulama yang ada pada masanya itu kerana mengkhatam membaca kitab. Ada satu hari Imam Subki ini bersama kaum ulama-ulama yang ramai pakat-pakat muzakarah kitab. Maka bila dah khatam kitab, maka berqasidah lah. Dah, ni kebiasaan kami di pondok tuan-tuan. Bila khatam kitab,
buat kenduri, berqasidah. Macam 2-3 tahun lepas, bila mana Syekh Firas datang daripada Syria. Syekh Firas ini antara ulama yang mendapat sanad hadis daripada Nabi SAW. Maka dia buat program di Pondok Bongek. Kami khatamkan hadis Muslim lebih kurang seminggu, 7 hari. Mengkhatamkan Sahihul Tirmizi lebih kurang 5 hari. Tapi tuan-tuan, bukanlah kata sehingga mendapat sanad musnid, tidak. Sekadar dibaca matan, kita pun dengar waktu letih tidur, Allahumma salli ala Muhammad. Dia baca perumperan bahasa Arab, baca matan, tengok mana-mana yang kurang baris, dobik dan sebagainya, dobik balik. Bila habis majlis, maka pakat-pakat berqasidah, pakat-pakat berselawat. Dan sekiranya dimuliakan kita, setengah daripada tempat syekh-syekh ni kadang-kadang dia bawa rambutnya Nabi SAW, semua pakat-pakat mengambil keberkatan. Dan cuma hari itu di Pondok Bongek, rambut Nabi tak dibawa. Yang dibawa datang pada hari itu iaitu satu air yang dibawa daripada perigi daripada Syria, yang pernah diludah oleh Nabi SAW. Dan jadi air itu pakat-pakat ambil berkat. Bukanlah dia bawa satu galen, tidak. Dia bawa sikit sampai dekat Malaysia, campur air kita, Allahumma salli ala Muhammad. Cuma keberkatan air yang pernah diludah oleh Nabi SAW. Habis. Maka begitu juga Imam Musubki, habis baca kitab, maka berqasidahlah oleh Abu Zakaria Yahya Al-Sarsari, berbaris. Nama dia tu Abu Zakaria Yahya Al-Sarsari. Sarsari itu gelaran. Al-Hambali, Hambali itu mazhab dia. Dan rahimahullahu ta'ala, pada setengah qasidahnya dalam perkara-perkara memuji akan Nabi SAW. Demikian bunyinya. Ada? Habis baca kitab, pakat berqasidah. Qalilun limadhil Mustafa al-khutta bil-dhahabi ala waraqin min khattin ahsani man katabi wa atan hadal ashrafu inda sama'ihi qiyaman du'ufan aw juthiyan ala rukabi aballahu ta'ziman lahu katabasmuhi ala arshihi ya rutbatas samatar rutabi. Ada? Dia baca lagu syair ilmu arud. Walaupun belakang tu mati, kita boleh baca atas daripada sifat yang asal. Habis. Apa makna syair yang Abu Zakaria Yahya Sarsari baca? Artinya, ni ilmu tuan-tuan boleh dapat. Semolek-molek tulisan, orang yang menulis dengan dakwat emas di atas kertas, bubuh tiang to, kertas to tu. Tak ada kitab ke? Tak minta. Bagi belakang. Mana kita lagi? Sama. Semolek-molek tulisan, orang yang menulisnya dengan dakwat emas di atas kertas perak. Nak cerita dah? Tuan-tuan kena ingat, tulisan yang paling hebat di alam ini, tulisan yang paling hebat di alam ini, sekalipun menggunakan dakwat emas dan kertas daripada perak, apa dia? Iaitu kerana memuji akan Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Tulisan yang paling hebat di alam ini iaitu tulisan kerana memuji Nabi SAW. Ni ada lagi ni, mai. Letak belakang, takut ada orang ambil lagi. Baik, mana dalilnya? Syekh Abu Bakar tak bawa dalil, hamba bawakan dalil kepada tuan-tuan. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, bila mana seseorang menulis perkataan selawat ke atas Nabi SAW, maka Allah Ta'ala akan membawa turun 70,000 malaikat ke langit dunia dan berkata mereka ini, ya Allah keampunkan sianu, ya Allah keampunkan sianu, ya Allah keampunkan sianu, selagi mana tidak hilanglah tulisan tadi di atas kertasnya tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu kalau tuan-tuan beli buku baru ke, beli diary baru ke, kalau tuan-tuan nak ambil keberkatan, di atas tu tulis selawat ke atas Nabi SAW. Kalau nak ambil ilmu wafak sedikit, apa ilmu wafak dipanggil ilmu rahsia perubatan. Tuan-tuan tulis pula
man ala ibadihi may yasha. Itu antara kaedah supaya kitab tak dimakan anai-anai. Dahulu ketika mengaji di pondok, bila beri je kitab baru, atas sekali tulis selawat ke atas Nabi SAW, di bawah tulis man ala ibadihi may yasha. Tu dipanggil ilmu wafa. Sebab tu hamba tuan-tuan, bila mana sebut akhir zaman, tak sah kata ulama' dihalau daripada Malaysia. Banyak tanda-tanda menandakan akhir zaman, di antaranya ilmu ditarik daripada hati dan pengamalan manusia. Ilmu wafak ni tuan-tuan, ilmu yang paling kurang diamalkan oleh kita. Sedangkan kita melihat orang Cina. Orang Cina ini bila mana nak beli rumah, mereka ada feng shui dah. Dan kalau hamba salah tu, yang penting tuan faham lah, macam mana sebutan pronunciation yang betul? Feng shui. Saya faham sudahlah. Allahumma salli ala Muhammad. Orang Cina ni tuan-tuan nak beli rumah dan nak buat pejabat dan sebagainya, dia pergi sanggup bayar beribu-ribu. Walaupun feng shui itu tuan-tuan buka meja tepi jalan, tapi kalau tak ada ribu boleh jumpa dah. Tak boleh jumpa. Sedangkan benda ini datang daripada Nabi SAW. Kalau takkan Nabi sebut, bila mana kamu nak buat rumah, tatkala dibukanya pintu, bermula cahaya mataharinya masuk. Feng shui dah. Tu dia panggil feng shui. Bila nak buat rumah, biar yang rumah paling cantik, buka pintu, matahari masuk. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi sebut dalam kitab, kalau nak buat bilik yang paling cantik ni macam mana, maka panggillah isteri kamu, maka ukurlah depanya. Panggil isteri kita yang ni tanah abang beli ni, yang nak bilik bersama mana? Sudah. Ukur depa yang. Maka datang dengan kontraktor, sayang kita ukur 1, 2, depan, belakang dan sebagainya. Itulah ukuran yang terbaik bagi rumah yang barakah. Tu Nabi sebut 1400 tahun dahulu, kita amal dah. Nak amal macam mana? Beli rumah siap dah. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi sebut, bila kamu nak buat madrasah, nak buat masjid, tempat yang paling comel ketika menghadap kiblat, di hadapannya lalulah oleh sungai. Tu tempat madrasah yang paling cantik. Tempat lalunya sungai. Jadi nak beri faham, ilmu wafak ini tuan-tuan, satu perkara yang telah berlaku semenjak zamannya Nabi SAW. Cuma akhir zaman, bila mana keilmuan makin kurang, kepahaman makin hilang, maka pengamalan makin tiada. Sebagai contoh, hampa nak tanya orang lama. Boleh tanya? Tak usah salah jawab pun tak apa, bukan nak mengaji, nak bagi faham. Tuan-tuan pernah tak berlaku? Kalau tuan-tuan tak pernah buat pun, kadang-kadang tuan-tuan pernah bergaduh dengan ayah dan ibu kita, orang lama yang alim. Bila mana anak kita baru bersalin, anak kita baru 2-3 bulan, duk cerik-berik dan sebagainya. Ayah kita buat apa? Dia ambil benang, dia baca ayat kursi sekali tarik, ayat kursi sekali tarik, ayat kursi sekali tarik, ayat kursi sekali tarik. Habis 7 ayat, dia lilit dekat pergelangan tangan. Siapa pernah mengalami benda begini? Pernah tak? Tok Imam pernah, yang lain? Tuan-tuan orang bandar, hamba orang kampung, Allahumma salli ala. Contoh, nak beri faham, inilah ilmu wafak dan ilmu perubatan. Kita bukan percaya kepada tangkal. Yang menjadi khurafat bila mana percaya kepada benda tu. Khurafat ni tuan-tuan bukan semesti ibadat. Perihal dunia pun, kalau tuan-tuan yakin dengan duit menjadi senang, khurafat dah. Sudah. Dengan duit boleh garanti aku senang, dengan duit boleh syurga, khurafat juga. Apa tak lagi perkara-perkara yang lain. Sebab tu tuan-tuan, mengkaji balik benda-benda begini, rekasnya mudah. Apa yang hamba nak berkongsi, kalau kita tak pasti, berdiam itu terlebih baik. Tak tahulah benda begini, wallahu alam. Tak retilah benda begini, wallahu alam. Dan macam masalah semayang sunat istikharah. Kata ulama, istikharah ni tuan-tuan, asalnya ialah semata-mata sembahyang kepada Allah, bukan kepada benda. Nisbah syariat, betul. Nak nikah, sembahyang istikharah. Nak beli benda, sembahyang istikharah. Nak musafir jauh, sembahyang istikharah. Nak minta petunjuk, comel kedap pilihan yang aku buat ini, betul ke tidak? Tapi hakikat sembahyang, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan hamba yakin kadang-kadang ada yang istikharah, kadang-kadang tak dapat alamat, tak dapat tanda. Sebab tu ada pilihan. Kalau kita istikharah nak menikah, tandanya tuan-tuan bukan nampak muka. Kerana bila dah bercinta ni, tak istikharah pun nampak tiap-tiap malam dah. Tak istikharah pun tiap-tiap malam nampak Allahumma salli ala Muhammad. Dia keadaan istikharah nampak warna. Dalam mimpi itu nampak warna. Kalau warna hijau, warna yang lembut-lembut, bermakna alamat baik. Kalau warna biru lembut ke panas?
Dia tak boleh sebut hijau biru ni sensitif sekali lagi Sekali lagi nama naik dekat JAKIM. Allahumma salli ala Muhammad. Nak azan ke? Rasa lama dah masuk maghrib isyak tadi. Baru. Sila. Bismillah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik. Jadi ringkasnya tuan-tuan, sebelum kita tutup majlis, lebih kurang jam 8.30 nanti, bila mana menyebut berkenaan salat istikharah, sekadar apa yang hamba nak kongsikan, bila mana kita semayang takdir kata tidak mendapat alamat dan sebagainya, maka telah dibawa datang oleh Ibnul Arabi, satu ulama yang begitu hebat, satu jadual ada pada menceritakan kaedah istikharah. Bermakna kita buat nombor, ambil kertas, koyakkan kertas, buat nombor 1 hingga 8, kemudian gulung. Dah gulung, kemudian nombor itu kita letak di bawah sejadah. Bangun malam, ambil wuduk, solat istikharah 2 rakaat semata-mata kerana Allah. Bermakna kita letakkan impian hajat kita di luar daripada sembahyang. Dan barulah sebab itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kerana apa? Hamba nak tanya tuan-tuan yang alim. Kalau kita bicara masalah meletakkan niat dalam sembahyang, sebab apa sembahyang ni? Ni sebab nak menikah, nak pilih suami, nak pilih isteri, nak pilih kerja, agak-agak adakah baik ke tidak? Nak tanya tuan-tuan yang alim kaedah usul ataupun kaedah tasawuf, sebelum kita nak minta itu, agak-agak Allah Ta'ala dah tahu ke belum?
tahu dah. Ustaz kata istikharah ni masalah doa. Sebab tu hamba nak ulang balik, antara tips tuan-tuan nak cemerlangkan doa, agar dengan berdoa bukan lebih meyakini kita mendapat apa yang kita hajati, tetapi dengan kita berdoa lebih mengenalkan kita kepada Allah. Tuan-tuan selalukan praktikal kaedah ilmu sebelum daripada berdoa. Tips ni hamba cerita lama dah, cuma sekadar ulangan, takut tuan-tuan lupa. Bila mana angkat tangan, zahirkan dahulu sifat ilmu. Lagu mana? Ya Allah, ya Tuhanku. Bila angkat tangan, jangan baca doa terus. Cuba bermunajat dengan Allah, kerana munajat ini benda yang terlalu memahamkan diri kita, mengenalkan kepada Allah. Bila angkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ya Tuhanku, barang yang akan aku sebut pun aku yakin mu tahu dah. Betul ke tak? Perkara yang belum aku sebut pun aku yakin mu tahu dah. Betul tak? Perkara yang akan aku sebut pun aku yakin mu tahu dah. Betul tak? Sedangkan dahulu pun kamu tahu, sekarang pun aku tahu, kamu tahu, yang akan datang pun aku yakin kamu tahu dah. Tetapi tiada tempat yang lain untuk aku meminta, ya Allah, melainkan kepadamu jua aku nak minta juga. Bismillahirrahmanirrahim, baru diikuti dengan doa. Ni kaedah satu praktikal. Kalau tuan-tuan amalkan, mudah-mudahan meyakini memang doa aku senantiasa didengari dan dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham mana ibarat? Ni cara mengaji sifat 20. Jangan duk hafal wujud kidam bakar, tak tahu nak letak di mana. Ni baru-baru ni hamba kuliah muslimat, dah sampai bab sifat-sifat mustahil. Mengaji kitab tu tuan-tuan, hamba dikhabarkan diorang dah khatam hampir 2 kali. Bermakna bila hamba kuliah di situ, dia minta hamba kuliah round kali yang ketiga. Dan hamba tanya berapa kali dah khatam kitab ni. Alhamdulillah Ustaz 2 kali dah. Mula-mula cakap tu macam action. Bukan dia action bermakna dia gembira dengan apa yang dia dah khatam. Tapi hamba tanya balik, faham tak? Sebab hari ni kita dah bermula masuk sifat yang 20. Lepas tu hamba tanya apa dia sifat yang mustahil. Dia kata sifat-sifat kekurangan bagi Allah, sifat-sifat yang tak layak bagi Allah. Kemudian hamba tanya, faham tak mengaji selama ni sifat yang kekurangan? Dia kata sifat yang kurang bagi Allah lah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ringkasnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan memaham begitu selama ini, dan kepahaman tu tuan-tuan bawa sehingga ke hadapan, sampai mati kita tak akan mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana sifat kekurangan ni tuan-tuan, benda yang tak payah disuluh kepada Allah. Tuan-tuan guna torchlight, tuan-tuan nak suluh matahari, boleh ke tak? Cuba jawab. Guna torchlight nak suluh matahari, benda yang memang terang menerang, boleh tak? Tak mencapai kepada keyakinan dan kepahaman. Itu pada cerita kitab. Sebab tu kalau mengaji sifat 20 begitu, payah nak faham. Sebab tu hamba kata hari ni semua tulis nota balik, terbalikkan kitab. Dalam kitab tulis sifat yang mustahil bagi Allah. Apa dia? Sifat yang tak layak bagi Allah pada penceritaan. Allah tu tiada, Allah tu lemah, tu yang tak layak bagi Allah. Allah tu buta, betul ke tak? Itu semua sifat yang tak layak bagi Allah. Tetapi apa yang perlu kita faham, cara nak beramal dengan sifat 20, ambil sifat mustahil, suluh kepada kita. Tu caranya. Apa makna suluh kepada kita? Artinya betul pada penceritaan sifat yang tak layak bagi Allah, tetapi sifat yang layak bagi makhluk, sifat yang layak bagi aku. Betul ke tidak? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tuan-tuan fahamlah mengaji sifat 20 begini, hamba terlebih yakin tuan-tuan akan sampai satu maqam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ni kaedah. Siapa kenal diri dia hina, Allah Ta'ala tu hebat. Siapa kenal diri dia fakir, nescaya Allah Ta'ala tu kuasa. Siapa kenal diri dia lemah, nescaya Tuhan tu hebat. Siapa kenal dirinya buta, nescaya Allah tu maha melihat. Bermakna ingat, cara nak memahami sifat mustahil, tak payah ambil sifat tadi suluh kepada Allah. Tuhan ni cerah dah. Faham mana ibarat? Ambil sifat mustahil, suluh ke atas diri kita sendiri. Tuhan tu kaya, aku miskin. Yang ada semua ni dia belaka Allah. Habis. Tenggelam kita dalam nur Allah, tenggelam kita dalam kebesarannya Allah. Boleh sembahyang ni, aku ni lemah. Boleh sembahyang rokok sujud ni, Allah dia belaka, la haula wala quwwata. Tenggelamnya kita dalam kebesarannya Allah. Faham mana ibarat? Baik, kembali masalah tadi. Begitulah juga istikharah semata-mata kerana Allah. Tak payah cerita masalah hajat, tak cerita pun Tuhan tahu dah. Sembahyang kerana Allah, beri salam, baca doa istikharah, kemudian seluk sejadah.
Selok-selok ambil nombor, buka nombor 3. Contoh, Allahumma salli ala Muhammad. Tengok wafat, tengok jadual yang telah dikarang oleh Ibnul Arabi yang dibawa datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jadual, kira kalau nombor 3 berapa 3. Buka pula ceritanya, kalau 3 apa ayat Qurannya, bagaimana penceritaan, pencerahan dan sebagainya. Kalau tak puas hati, semayang lagi, ambil lagi nombor yang lain. Ni dicerita ilmu wafat. Faham mana ibarat? Dah habis, sambung sikit lagi. Artinya dalam syair tu, semolek-molek tulisan yang paling hebat di alam ini, orang yang menulis dengan dakwat emas di atas kertas daripada perak, iaitu kerana memuji akan Nabi SAW. Itulah tulisan yang paling hebat di alam ini. Itu pun sedikit benar pujiannya. Kita puji lagu mana pun sikit sangat. Dan bangun orang-orang yang mulia, hal keadaannya berdiri berbaris atau bertaleku di atas lutut-lututnya. Bertaleku tu dia berdiri menggunakan lutut. Faham tak? Berdiri menggunakan lutut. Faham sendiri sudahlah dah. Berdiri menggunakan lutut pada ketika mendengar akan kisah diperanakan Nabi SAW. Kita buat penghormatan macam tu pun, itu pun sedikit jua kehormatannya, sikit sangat. Apa tidakkah Allah Ta'ala telah menulis akan namanya Nabi SAW itu atas arasnya, kerana membesarkan bagi Nabi SAW. Ya, itulah martabat yang setinggi-tinggi martabat. Jadi mana mungkin nama Nabi tak kita besarkan, sedangkan Allah Ta'ala sendiri dah besarkan nama Nabi. Dahlah aras tu tempat tertinggi, di aras tu pula tertulis nama Muhammadur Rasulullah. Hari ni bila orang puji Nabi sedikit, sebut lebih dan sebagainya, dia kata bid'ah dan sebagainya. Biarlah mereka nak menyerang, yang penting kita akan menerang. Habis. Maka apabila sampai pada perkataan sorry itu, wa antan hadal asyrafu inda sama'ihi. Bila dia baca syair, bila sampai ayat tadi, maka Imam Subki berbaris. Imam Subki As-Subki, Imam Subki pun bangun berdiri, dan sekalian orang-orang yang hadir dalam majlis itu pun bangun berdiri berbaris, kerana bersetuju dan mengesahkan barang yang disebut akan dia oleh sorry itu. Maka dengan sebab itulah jadilah kesukaan dan kerakyatan yang besar dalam majlisnya itu. Dia kata bila Imam Subki pun bangun, semua yang lain pakat-pakat bangun. Kerana apa? Membenarkan apa yang Imam Subki itu sebut. Macam kita lah, ni raja datang, membenarkan kalam itu, semua pakat-pakat bangun. Padahal raja duduk jauh lagi, baru keluar kereta. Betul ke tak? Baru keluar kereta, MC Ministry of Ceremony baru belajar semalam. Master of Ceremony. Dah duk repeat balik. Semalam baru hafal. Allahumma salli ala Muhammad. Master of Ceremony bermakna dalam program dia lah yang paling besar. Dah. Bila dia kata diumumkan kedatangan, padahal baru keluarlah kereta, kita dah berdiri. Itu baru kalam. Apatah lagi dibesarkan Nabi SAW. Ini masalah. Bila besarkan makhluk dunia, mu kata tak bid'ah. Bila besarkan Nabi kata bid'ah. Mu seram, kami terang. Habis. Kata Abu Syamah, sikit lagi dah. Kata Imam Abu Syamah, guru Syekhul Imam Nawawi. Ada Imam Nawawi, anak murid Imam Syafi'i, antara ulama yang tak menikah sampai wafat kerana sibuk mengarang kitab dan sebagainya untuk manfaat kita pada akhir ini. Telah berkata Imam Abu Syamah, guru Syekhul Imam Nawawi, dan setengah daripada sebaik-baik perkara yang diada-adakan pada zaman kita. Zaman kita tu zaman bila? Ya? Saya boleh jawab. Kitab free, baju kuning. Zaman kita zaman bila? Salah. Zaman Imam Abu Syamah. Mujur, tak jawab tak betul. Kalau tak dapat kitab free tadi. Ceritanya bukan cerita Imam Nawawi, cerita Abu Syamah tadi. Betul tak? Dan untuk guru dia, bermakna lebih kurang pada kurun yang ketiga. Kalau hamba tak salah, kalau hamba salah, perbetulkan. Masih lagi dalam kurun yang dibesarkan, yang Nabi kata salah tetap kurun yang terbaik. Kalau hamba tak salah, Abu Syamah ni tuan-tuan pada penghujung kurun yang kedua, lebih kurang nak masuk tahun yang ketiga. Baik. Nanti hamba semak balik, perkemahkan balik. Kata Abu Syamah, dia kata apa?
sebaik-baik perkara yang diadakan pada zaman kita, pada zaman Abu Syamah itu, iaitulah barang yang diperbuat akan dia pada tiap-tiap tahun, pada hari bersamaan bagi hari diperanakkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, mana mungkin tabi'in tak buat, dah cerita zaman dulu dah, dengan bersedekah. Masuk bulan Rabiul Awal, kita pakat-pakat bersedekah. Sekadar ulangan kembali, bagi yang dah amal teruskan, bagi yang belum amal ingat ketika nak bersedekah berniat, ya Allah, dengan duit ini mudah-mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib bagi diriku. Hamba tak jemu nak ulang 40 kali, sebab hamba meraihkan bagi tuan-tuan yang baru. Dah, kerana bila tong duit lalu, kadang-kadang kita suka masuk duit tanpa berniat, tak rugi apa, tuan-tuan dapat pahala, tapi di belakang kita banyak benda yang tak lepas. Betul ke tak? Kafarah yang tak ingat, hutang yang dah lupa, fidyah puasa dah bayar ke belum tak ingat, masalah bersumpah, masalah bernazar, masalah berjanji dan sebagainya, semua tu wajib bayar kafarah. Habis tu ustaz lama sangat tak ingat dah, maka kata ulama, tiap-tiap kali bersedekah niat menggugurkan kafarah yang wajib. Ni sat lagi kalau orang nak belajar makan mi, contoh mi udang, ada ni contoh, ada ustaz jom makan mi udang, tengah-tengah makan mi udang ada jual orang buta jual tisu, walaupun bagi RM1, ya Allah ya Tuhanku, dengan duit ini mudahan menggugurkan kafarah yang wajib bagi diriku, berilah ke dia, habis. Dan menzahirkan perhiasan, ada pakai baju baru dan sebagainya, dan kesukaan, kita seronok pada hari itu, maka bahawasa yang demikian itu serta dengan membuat ihsan, kebaikan bagi segala fakir dan miskin, iaitu menunjukkan kasih akan Nabi SAW, dan membesarkan dalam hati orang-orang yang memperbuat akan yang demikian itu. Ada tak dapat tidak dengan apa yang kita buat itu menunjukkan kasih kita kepada Nabi. Sebagai contohlah, seseorang isteri yang tengah nazak dekat hospital, bang, kalau yang dah tak ada, besok jaga anak elok-elok. Contoh, suami pun pegang janji, insya-Allah abang akan besarkan anak dengan sebaiknya. Bila isteri dia pergi, dia besarkan anak tu ibarat dia melihat kasih sayang yang telah ditumpahkan ke atas isteri. Betul ke tak? Apa yang dilakukan sekadar nak menzahirkan kasih sayang kepada isteri hari tu balik. Yang angguk tu fahamlah tu, Allahumma salli ala Muhammad. Dan menghormati akan dia dalam hati orang-orang yang memperbuat akan yang demikian itu, dan syukur akan Allah Ta'ala atas barang yang telah dikaruniai nikmat dengan dia apa? Dengan diperanakkan Nabi, dengan dibangkitkan Rasulullah SAW yang telah dijadikan dia Rasul, rahmat bagi sekalian yang alam. Jadi tak dapat tidak, bila diperanakkan Nabi itu rahmatan lil alamin, perlu kita membesarkan akan hari yang telah dibesarkan oleh Allah ketika diperanakkan Nabi SAW. Dan telah berkata Al-Khasawi, wallahu alam, tanda di situ. Ada yang di bawah, kita mula masuk sejarah pula, kita mula pula masuk cerita-cerita siapa-siapa yang pernah buat kisah-kisah, yang pernah buat majlis-majlis maulid ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala karuniai mereka itu dengan nikmat yang begitu besar. Dalam kitab diceritakan di Suria, ada satu laki-laki ni, tuan-tuan, suka menunggang kuda dengan perihal yang laju. Ada zaman ni buat kereta laju-laju lah, tengah bawa kuda dengan perihal yang laju, hari tu tiba-tiba tengah bawa kuda tu terlanggar seorang budak, sehingga matilah ia sampai mati. Dan tiba-tiba dikhabarkan budak itu merupakan anak raja. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan boleh imagine dah, bawa kereta, tiba-tiba langgar kereta depan, mati anak sultan. Sudah. Maka ditangkap laki-laki pemuda tadi. Dah, maka tatkala dibawa nak berjumpa dengan sultan untuk pengadilan, dalam hati dia kata apa? Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku sedang diuji dengan ujian yang begitu berat. Kalau aku terlepas daripada ujian ini, ya Allah, ya Tuhanku, kalau aku terlepas daripada ujian ini, aku akan menghabiskan sebanyak harta yang ada pada diriku untuk menghidupkan majlis maulid Nabi SAW. Tengah-tengah berjalan dia pasal begitu. Maka bila sampai di permukaan raja, tuan-tuan, sampai di hadapan raja, maka tiba-tiba raja melihatnya dengan penglihatan yang rahmat. Dan Allah nak marah pun tidak, tiba-tiba kata, tak apalah, aku maafkan kamu. Tapi sebelum daripada aku nak maafkan kamu,
maka aku nak tanya, kenapa aku melihat kamu dengan penglihatan yang kasih? Tak timbul pun berasa nak marah, katanya raja. Maka berkata laki-laki tadi, wahai, adakah kamu menggunakan sihir? Mu sihir aku ke? Aku tengokmu berasa nak marah, tidak? Maka berkata laki-laki tadi, wahai tuanku, kerana tadi aku telah berniat, sekiranya aku dilepaskan daripada ujian yang begitu besar, aku akan menghabiskan hartaku untuk mengadakan majlis pakat-pakat buat kenduri Maulidin Nabi SAW. Maka dilepaskan laki-laki tadi, maka diberi dengan beratus dirham dan sebagainya. Dahlah langgar budak, dapat pula duit. Allahumma salli ala Muhammad. Dapat pula royalty, dapat pula insurans dan sebagainya daripada sultan. Kerana apa? Membesarkan Nabi SAW. Dan kita berhenti kepada perkataan Al-Khasawi, bahawasanya membaca kisah Maulid Nabi itu, iaitu telah dijadi kemudian daripada kurun yang ketiga. Wallahu a'lam. Tak faham tanya, tak tanya faham. Soalan. Laula lim lakathura alim. Kalau tak ada kenapa dia tak banyak orang alim. Tuan-tuan nak alim kena banyak bertanya. Soalan. Syekh. Sila Ustaz bagi imam dulu. Baik. Baik. Soalannya, kenapakah tentangan yang begitu hebat? Baik, jawapannya mudah. Yang pertama sekali tuan-tuan, yang ni hamba menjawab daripada aspek yang berbeza. Jawapannya banyak, nak jawab boleh. Tetapi hamba lebih memilih satu jawapan daripada aspek yang lain. Hamba suka memandang daripada perihal belakang. Kalau kita memandang dari sudut yang di hadapan, kita melihat satu kecaman yang begitu hebat yang berlaku di atas kita, betul ke tak? Buat tu bid'ah, buat ni bid'ah, buat tu tak boleh, buat ni tak boleh. Bermakna penerangan yang diberi oleh mereka itu tak dapat tidak apa yang kita buat kebanyakannya batil, betul ke tak? Baik. Tetapi kalau kita memandang dari sudut yang berbeza, sebenarnya tuan-tuan, kedatangan mereka ini membawa rahmat bagi kita. Ni cara memandang dari uslub yang berbeza. Kalau hamba tak salah, hamba pernah menghuraikan di surah ni. Kalau wallahu alam dah hurai ke belum, tuan-tuan boleh rujuk dekat YouTube balik. Kalau hamba tak salah, hamba pernah menghuraikan di surah ni tuan-tuan. Bermakna hikmat adanya Wahabi, adanya Syiah, walaupun dengan satu pandangan mereka menular kepada kita dengan kerosakan, tetapi dengan adanya mereka sebenar membawa kepada kita kekuatan. Sebenar dengan adanya mereka membawa kepada kita kekuatan. Contoh begini, buat contoh yang begitu mudah. Setelah 30 tahun kita beramal, sembahyang, memberi salam, kita sapu muka, betul ke tak? Tanya diri masing-masing, selama 30 tahun tuan-tuan sapu muka, pernah cari dalil tak? Pernah cari hujah tak? Pernah cari hadis tak? Tengok tok guru sapu, kita sapu, tok imam sapu, kita sapu, tok bila sapu, kita sapu. Berapa tahun? Dah 30 tahun. Betul ke tak? Baik. Tiba-tiba datang satu zaman, kedatangan puak-puak Wahabi pada zaman kita. Dia datang, dia mengajar, dia kata Nabi tak pernah sapu muka. Sapu muka bid'ah, Nabi tak pernah buat. Betul ke tidak? Baik. Kalau tuan-tuan terpengaruh, tuan-tuan akan percaya, tak salah. Tapi kalau tuan-tuan cerdik, kita mula terbuka hati. Betul ke tak Nabi tak pernah buat? Maka tuan-tuan akan mencari jalan untuk mencari dalil, mencari hujjah, mencari hadis, mencari sunnah dan sebagainya. Maka jumpalah kita satu hadis yang dirawikan daripada At-Tabarani. Satu hadis yang dirawikan daripada Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, setelah aku melihat Nabi memberi salam, diletak telapak tangan yang mulia di atas ubun-ubun, seraya berkata Nabi, asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim, Allahumma adhib annil hamma wal hazan.
tuan-tuan nak amal tak payah baca bahasa Arab, baca bahasa Melayu. Ya Allah, jauhkan aku daripada keluh kesah dan duka cita. Bermakna kenapa kita boleh berubah? Sebab adanya puak-puak ini dah. Jadi kesimpulan, hamba suka memandang pada perspektif yang berbeza. Kita memandang tiap-tiap benda yang Tuhan jadikan mesti ada hikmah. Maka carilah hikmah-hikmah ini tuan-tuan. Dan macam masalah Syiah. Dan baru-baru ni ada satu ustaz yang nama dia hamba tak nak sebut tuan-tuan kerana ustaz ni begitu popular dalam TV dan sebagainya. Bermakna kita berhak ada perkara yang perlu dipersetujui, ada perkara yang perlu tak dipersetujui. Bila mana dia berungkai masalah qasidah ya Thaibah, dan dia kata qasidah ya Thaibah tak ada masalah. Tetapi bila sampai ya Ali ya bna Abi Talib, dan sampai rangkap yang keempat ya Hasan ya Husain, dia kata bersyiah la ilaha illallah. Hak Syiah pegang, dia pegang Ali, dia tolak Abu Bakar, betul ke tak? Sedangkan ya Thaibah kita baca daripada awal apa? Pangkal awal ya mula-mula sekali cerita ya Umar, ya Abu Bakar, baru masuk ya Ali. Bermakna tak sah kita celupa kepada perkara nak tolak orang. Janganlah sehingga menolak sehingga perkara-perkara yang lain. Sedangkan kebangkitan Syiah ni tuan-tuan sebenarnya menguatkan kita balik dan membezakan hak dan batil. Jadi ringkas, kalau tuan-tuan mempelajari sifat 20, kenapa datang nafi dulu? La ilaha, baru datang isbat. Sudah. Dari situ boleh jawab dah. Sedangkan Tuhan boleh ajar kita, akulah Tuhan. Betul? Allah Ta'ala boleh ajar. Tapi dia ajar kita nafi dulu. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya illallah, malaikat Allah. Kaedah kata bila datang nafi kemudian isbat, maka takkid, memang confirm dia kuat. Faham mana ibarat? Wallahu a'lam. Akhir sekali, baik. Sekarang ni begini, masalah yang berlaku bila mana nak diterjemahkan bahasa Arab kepada bahasa Melayu, banyak perkataan-perkataan bahasa Arab kalau kita terjemahkan kepada bahasa Melayu tak akan mencapai maksud yang sempurna. Dan sebab tu kalau tuan-tuan tengok buku-buku yang lain, ada setengah orang tulis aku bersaksi. Betul tak? Ada setengah tulis aku naik saksi. Bermakna kalau tuan-tuan nak memahami masalah tadi, kembali kepada perkataan yang Arab. Kerana bila terjemahkan kepada bahasa Melayu, kadang-kadang kepahaman yang berbeza. Sebagai contoh, bila mana tuan guru kita mengeluarkan perkataan Allah Ta'ala gedebek, sudah, bahasa Melayu dah. Sedangkan diambil daripada sifat Allah Ta'ala bersifat mutakabir. Dah? Mutakabir tu makna apa? Kalau terjemah pada bahasa Melayu, sombong dah. Sudah. Tapi tepat dah? Tak tepat lagi. Gedebek. Dah Tok Guru sebut Allah Ta'ala gedebek. Mari puak-puak ni dia kata Tok Guru ni Aziz mempelekehkan Allah, kata meletakkan sifat yang tak layak bagi Allah. Tak. Yang kesilapan kita bila mana memahami diterjemahkan kepada bahasa Melayu. Kalau contoh mengaji masalah niat. Niat ada 4. Ada qasad, ada iradat, ada waham, ada niat. Keempat-empat ni nak terjemahkan kepada bahasa Melayu tak boleh. Dan ada pertama dipanggil qasad, yang kedua azam, yang ketiga iradat, yang keempat niat. Apa qasad? Aku nak makan. Apa iradat? Perasaan hati nak makan. Apa dia niat? Berasa nak makan ni. Ada qasad, waham, iradat dan juga niat. Apa dia niat? Berasa nak makan. Nampak sama dah? Nampak sama dah? Sama, tapi bila terjemah kepada bahasa Arab maknanya berbeza. Dah. Jadi bersaksi asalnya asyhadu, aku bersaksi. Dah. Cuma bila terjemah pada bahasa macam-macam lah, macam semayang lah juga. Orang dahulu baca apa? Orang lama jawab usalli. Tuan-tuan translate apa? Sahaja aku semayang. Dah. Kalau mengaji setengah ulama petani tak guna perkataan sahaja. Dah. Sahaja ni macam saja-saja. Betul tak? Sedangkan semayang ni kena sengaja. Sebab tu dia petani, dia tukar bukan sengaja aku semayang. Sudah. Bila sampai petani lain pula. Sengaja maknanya betul. Dalam Islam kena buat dengan sengaja. Tak boleh buat dengan terleka, tak boleh buat dengan terlalai. Kena semayang ni memang sengaja. Sebab tu bila berbalah masalah sengaja dan sengaja, ulama kata aku semayang, mudah. Selesai masalah. Balah dah. Allah, aku solat fardu zuhur, sampai juga kepada maksud.
maksud? Jelas? Dah, jadi hamba ulang balik kesimpulannya tuan-tuan, bukan masalah terjemah tadi. Cuma kadang-kadang banyak terjemahan yang bukan tak tepat. Ulama cuba nak beri faham kepada kita, nak permudah mengikut darajat maqam dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa. Ya Allah, apa-apa yang kami dengar janganlah Engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami buat nota janganlah Engkau lupakan. Ya Allah, apa-apa yang kami baca janganlah Engkau lupakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujudi wasarbil a'zami likulli mawjudin salatan tuhafizuna bihal Qur'an wa tufahimuna bihal ayat wa tahfazuna biha su'al qawli wal amali wan niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillah rabbil alamin. Akhir sekali tuan-tuan, infak untuk kitab ni berapa nak bagi terpulang kepada tuan-tuan. Hamba tak meletakkan harga, cuma daripada apa yang tuan-tuan sumbangkan meneruskan pembinaan pembangunan renovation madrasah hamba Riyadut Du'afa wal Masakin yang alhamdulillah sekadar pengetahuan umum dah hampir siap, hampir 70%. Benda-benda asal semua dah siap, bilik air semua dah siap, cuma nak tunggu barang-barang, katil semua dah beli, lemari semua dah beli, nak tunggu pasang vinyl sahaja. Kalau kata ustaz kenapa pasang vinyl mahal sangat, hamba berani jawab, nak pasang tile murah tuan-tuan dah, nak pasang tika getah murah, tapi kita fikir panjang. Kalau buat program cuti sekolah, budak-budak nak tidur di lantai ke? Cuba jawab. Kalau vinyl agak mahal sedikit tapi dia getah tak? Vinyl ke? Kalau hamba salah sebut dah. Siapa kontraktor? Vinyl dah. Vinyl tu agak mahal sedikit, sekaki RM3, RM4 dan sebagainya. Tetapi tulis zaman, kita target panjang masa dan sebagainya. Ada. Jadi dalam proses terakhir nak pasang getah, nak pasang nak pasang vinyl, nak pasang langsir dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan daripada sumbangan ni, daripada tuan-tuan, bolehlah dalam kotak ni sekupang ke, RM1 ke, yang tuan-tuan berasa janganlah mencapai kepada maksudnya kitab. Kerana kitab ni tuan-tuan, walau tuan-tuan keluar 1,000 pun tak dapat mencapai kepada maksud kitab. Betul ke tidak? 1,000 ni sekejap je boleh habis, betul ke tak? Tapi dengan kepahaman yang kita dapat boleh menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang tuan sumbangkan meneruskan pembangunan madrasah hamba tuan-tuan Riyadut Du'afa wal Masakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.